Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, berjumpa kita lagi pada sesi kali ini. Di mana kali ini kita akan bincang tentang ruang sampel dan peristiwa bagi suatu eksperimen. Okay, kita sudah masuk bab 2, bahagian kebarangkalian. Okay, tengok apa itu ruang sampel, peristiwa dan juga unsur. Unsur juga akan ada dalam ni. Okay, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, apa itu ruang sampel? Okey, ruang sampel bagi suatu eksperimen ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. So, ruang sampel diwakili dengan S. Okey, selanjutnya kita pakai S untuk ruang sampel dan ditandakan dengan menggunakan tanda set. Okey, ni ya. Ni lagi tanda set. Okey, buka dan tutup. Okey, semua kesudahan yang mungkin berlaku akan disenaraikan sebagai unsur di dalam. Jadi bila yang kita tulis kat dalam ni kita panggil unsur lah. Nanti tengoklah apa itu unsur. Okey. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey. Contoh pertama, nyatakan ruang sampel bagi peristiwa berikut. A. Sebiji dadu yang adil di lambung. Okey kan, kita mesti tengok dadu, main dadu. Okey, dadu tu dia ada berapa? Pusing-pusing tu. Kalau tengok dekat sini, kan dia pusing-pusing tu. Kalau tengok tu dia ada 6 dimensi kan, atas, bawah, kiri, kanan dan musuh kan. So kalau kamu pusing-pusing tu ada 6 sisi dia. Jadi setiap sisi tu akan ada nombor yang berbeza. Okey, jadi kita boleh katakan ruang sampel untuk sebiji dadu yang adil di lambung adalah, so S sama dengan buka set 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tutup set. Okey, kalau sekeping duit shilling. Okay, duit shilling dia ada dua muka kan, atas dan bawah. Okey, ini okey, A kita boleh mewakili angka, B mewakili bunga. Dan kita boleh tulis sebagai S sama dengan set A, buka set A, B atau S sama dengan buka set angka, bunga dan tutup set. Okey, sama ada kita nak terus kepada huruf atau nak tulis penuh pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi sesetengah buku dia juga ada menggunakan untuk duit shilling ni kepala dan ekor, di mana kebanyakannya dia kalau guna yang luar, koin yang luar atau shilling yang luar, dia ada gambar kepala dan ni ada kepala kan. So maksudnya ada kepala dan ekor. Jadi kita juga boleh tulis sebagai S sama dengan buka set K, E tutup set, atau S sama dengan buka set kepala, ekor dan tutup set. Okay, boleh ya? Okay, macam-macam yang boleh kita buat. Tapi kita kena mention dulu, kena bagi tahu ni. K sebagai kepala, E mewakili ekor, A angka, B bunga. Mesti nak kena bagi tahulah bahawa kita orang tahu kan. A tu sebagai apa, B tu sebagai apa. Boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, satu uncang mengandungi sebiji guli merah, sebiji guli kuning dan sebiji guli biru. Jika sebiji guli dipilih secara rawak, senaraikan ruang sampel. So, ruang sampel dia ada merah dan dia juga ada sebiji kuning dan juga ada sebiji yang berwarna biru. So, ada 3 biji lah. Jadi, kita boleh tulis sebagai M mewakili guli merah, K mewakili guli kuning dan B mewakili guli biru. So, maka S sama dengan buka set M, K, B, tutup set. Itu saja. Kalau nak buat panjang pun boleh. So, S sama dengan buka set merah, kuning, biru. Pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tengok contoh 3. Sebiji bola diambil secara rawak daripada sebuah beg
yang mengandungi sebiji bola merah dan sebiji bola kuning. So, dia ada bola merah, sebiji bola merah dan juga sebiji bola kuning. Okey, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, kamu ingat apa dia? Lebih kurang lah macam yang depan tadi kan. So, kita boleh kata M mewakili bola merah, K mewakili bola kuning. So, M dan jadi dia punya kesudahan. Okey, sekarang dia minta kesudahan tadi. Dia bukan ruang sampel lagi. Kesudahan. Jadi, bila kesudahan, dia tak perlukan buka dan tutup set. Cukup sekadar tulis M dan K. Tak perlulah yang ni. Yang kat depan ni kan tak perlu. Ni tak perlu. Kan tak perlu. Betul. Tak perlu. Okey, B. Okey, tuliskan ruang sampel bagi eksperimen dengan menggunakan tanda-tanda set. Ni baru dah tulis ruang set. So, S sama dengan buka set M, K tutup set. Okey, boleh tak? Okey, tadi kita tengok ruang sampel. Kali ini kita tengok peristiwa dan unsur. So, apa itu peristiwa? Apa itu unsur? Okey, peristiwa ialah set kesudahan yang mungkin dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksudnya set kesudahan macam tadi lah. Dia bagi macam tadi kita tengok yang sebelum ni. Okey, dia ada sebiji bola merah, sebiji bola kuning. Itulah peristiwa dia. Peristiwa mempunyai sebiji bola merah dan sebiji bola kuning. Itu kita bagi salah satu macam itulah peristiwa. Okey, unsurnya adalah yang dalam tu. So, unsur tu sekarang ni kalau dekat sini unsurnya adalah bola merah dan bola kuning. M dan K. So, M dan K tu adalah unsur bagi sampel ni lah. Ni masih sampel lagi, bukan peristiwa lagi. Maksudnya peristiwa ni adalah diambil daripada sampel. Okay. Kalau tak faham, kita boleh tengok lagi. Kita tengok contoh yang keempat. Sebiji dadu di lambung. So, senaraikan ruang sampel. Okay, sama je tadi. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, senaraikan unsur bagi peristiwa mendapat nilai yang lebih kecil. Okay, ini adalah peristiwa. Tadi ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so, ini adalah ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, dia nak cari peristiwa mendapat nilai yang lebih kecil daripada 5. So, lebih kecil daripada 5 iaitu 1, 2, 3, 4 kan. So, 5 dah kan lah sebab lebih kecil. Jadi, kita boleh katakan peristiwa A. Okay, selalunya peristiwa ni kita boleh letak sebarang huruf A, B, C, D, E dan cuba elakkan S lah sebab S memang selalunya digunakan untuk ruang sampel. Okey, selalunya dia menggunakan A lah lebih kan, selalunya A untuk bagi tahu ialah peristiwa. Tapi tak kisah pun nak menggunakan sebarang nombor, sebarang huruf. So A adalah 1, 2, 3, 4. Okey, tengok pula. Nyatakan bilangan unsur. So bilangan unsur dalam ruang sampel. Tadi ruang sampel, kita balik. So, ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 bilangan. So, tulis NS sama dengan 6. Macam tu je. Kita tengok yang D. Nyatakan bilangan unsur bagi peristiwa mendapat nilai yang lebih kecil daripada 5. So, yang ni tadi lah. Yang A tadi. Kan? So, tadi NS. Sebab dia adalah ruang sampel. Okey, sekarang kita kena letak N A sebab dia peristiwa kita letak A. Kalau peristiwa ni kita letak B, jadi NB lah. Kalau C, jadi NC. So, sama dengan berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4. So, ada 4. So, NA sama dengan 4. Tengok yang seterusnya, contoh 5. Rajah di bawah menunjukkan 4 kepingkat yang ditulis dengan nombor 17, 11, 1 dan 9. Sekepingkat dipilih secara rawak. Senaraikan ruang sampel. Ruang sampel macam tadi lah. Kita boleh letak ruang sampel S sama dengan 1, 9, 11, 17. Okey, saya tanya, boleh tak kalau kita susun tak ikut turutan dari kecil kepada besar ni? Tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh susun, boleh tulis 17, 11, 1, 9 pun dikira betul. Tapi bila kita susun daripada
kecil ke besar, dia akan nampak lebih cantik lagi lah, lebih mudah untuk kita tengok. Okey, kita tengok tadi A kan, so B, tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Okey, tadi pada 17, 11, 19 ni, pada 17, 11, 19 ni, ada tak peristiwa nombor perdana? Okey, apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan nombor 1. Okey, contoh dia ialah 2. Kan, 2 hanya boleh bahagi dengan 2, dapat 1. So, 2 bahagi dengan 1 dapat 2. Okey, cuba 2 bahagi dengan nombor lain. Cuba, nombor 3. So, dia akan dapat perpuluhan. 2 bahagi 4 pun akan dapat perpuluhan. Macam itulah kita panggil nombor perdana. Saya rasa kamu semua dah belajar nombor perdana ni. Okey, dekat sini mana yang nombor yang hanya boleh bahagi dengan dirinya sendiri dan nombor 1 saja? Ada tak? Cuba 17. Cuba 17 bahagi dengan nombor lain. Bahagi 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 dapat tak? Kan? Bila kamu tekan kalkulator dia tak dapat. So, sama juga 11. So, maksudnya 11 dan 17 ni ialah nombor perdana. Jadi, kita boleh kata maka peristiwa A mungkin berlaku. Okey, dia beritahu B ialah peristiwa kuasa 2 sempurna dipilih. Tadi nombor perdana. Okey, sekarang ialah peristiwa kuasa 2 sempurna. Apakah maksud kuasa 2 sempurna? Kuasa 2 sempurna ialah hasil daripada kuasa 2 sesuatu nombor. Okey, contohnya adalah 2 kuasa 2 sama dengan 4. So, 4 ni adalah kuasa 2 sempurna. 4 kuasa 2 sama dengan 16. So, 16 ni adalah kuasa 2 sempurna. Sama dan seterusnya lah. Okey. Jadi dekat sini ada tak ni kuasa 2 sempurna? Ni cubalah. Okey, dia ada 9. 9 ni sebenarnya adalah 3 kuasa 2. Okey, 1 juga 1 juga adalah 1 ni adalah 1 kuasa 2 lah. 1 dan 1 ialah 1. So, 1 dan 9 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Maka peristiwa B mungkin berlaku. Okey, seterusnya C. Peristiwa gandaan 5 dipilih. So, gandaan 5. Gandaan 5 maksudnya hasil daripada sifir 5 lah. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ada tak sini? Sifir 5 kat sini? Tak ada kan? So, tiada gandaan 5 dalam ruang sampel. Jadi, maka peristiwa C tidak mungkin berlaku. Okey, seterusnya peristiwa nombor 3 digit dipilih. Nombor 3, ada tak nombor 3 digit? So, tiada nombor 3 digit. Hanya ada 2 digit saja. 17, 11 ni 1 digit. So, bila 3 digit dia tak ada, maka peristiwa D juga tidak mungkin berlaku. Okey, kita dah tamat untuk sesi kali ini. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus PM cikgu. InsyaAllah cikgu akan bantu. Okey, jika sudah faham, mohon selesaikan latihan yang cikgu sediakan di bahagian description di bawah ni. Okey, semoga kita kekal istiqamah, terus kita buat dan ajaklah kawan-kawan yang tak buat tu untuk terus buat dan semoga kita dapat bersemuka suatu hari nanti dan lulus cemerlang dalam SPM kita nanti. Okey, terima kasih semua dan Assalamualaikum.